Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel, guys. Apa khabar geng-geng puaka semua? Kita masih lagi berada dalam malam tiba-tiba, mat. So, agar korang kekal ceria dan terhibur di samping keluarga yang tersayang sambil menikmati kisah-kisah keseraman level pisang pada malam ni. So, sebelum aku mulakan kisah pada malam ni, aku ada satu soalan yang ingin aku tujukan kepada geng puaka semua. Korang dah tekan button like ke? Aku perasan ramai betul di antara geng-geng puaka yang tak nak tekan button like tu. Dah tengok, dah enjoy, dah berhibur, dah menari caca, tekanlah button like. Dah halang-halang button like tu dah tekan. Tekan sekali loceng dekat sebelah tu. Kejap kan korang komplain, alamak, saya terlepaslah video terbaru Zaf Channel. Hidup saya dah tak bermakna. So, tekan sekali butang loceng. Dah tekan butang loceng, tekanlah butang subscribe tu. Ada tak di antara korang yang suka tengok wayang? Yang kaki wayang lah. Tak kisah cerita terbaru keluar, Polis Evo 3, bam, pergi. Marvel keluar, pergi. Lepas tu Disney pula keluar, cerita Melayu, cerita Hollywood, cerita Bollywood, Kollywood, apa semua, korang pergi tengok wayang. Dan ada juga kaki-kaki yang jenis tengok wayang tengah-tengah malam, midnight movie. Dan selalu midnight movie ni kisah-kisah seram lah, barulah ada feel. Dan malam ni akan merubah siapa sahaja geng puaka yang jenis kaki tengok wayang. Korang takkan tengok wayang dah. Sebab apa? Sebab kisah pada malam ni berkenaan keseraman di dalam panggung wayang. Let's go, guys. Malam puaka. Kalau kita bercakap pasal menonton di panggung ataupun di wayang ataupun di filem ataupun di aku percaya ramai di antara kita yang suka tengok wayang. Lagi-lagi pula kalau member yang belanja. Memang takkan rejectnya. Dan wayang tu yang menariknya apabila sekarang ni dah ada 3D punya wayang, watak dalam wayang. Aku percaya ramai di antara kita yang kalau bukan kaki wayang pun memang suka pergi panggung wayang. Lagi-lagi pula kau tengok cerita terbaru yang Polis Evo yang dah mencapai hampir 50 juta. Tahniah lah kepada dua Zaf percaya mesti ada di antara korang yang korang suka tengok wayang, tapi korang tak suka layan waktu siang. Korang suka pergi midnight punya session ataupun midnight movie punya time. Pergi mama. Apa yang korang saksikan sebentar tadi adalah keseraman semasa rakaman. Pelbagai banyak dugaan yang Zaf hadapi. Lidah ni asyik terbelik je. Tapi insya-Allah lah, dengan sokongan korang yang dah tekan button subscribe. Sebenarnya nak suruh tekan button subscribe je. Dan pada malam ni aku ingin berkongsi dengan korang semua pengalaman seram yang dialami oleh Joji, yang merupakan salah seorang pelajar universiti yang baru sahaja menjangkau usia 22 tahun. Jadi Joji ni sama juga macam ni yang Zaf tunjuk sekarang ni. Korang lah kaki-kaki wayang yang suka tengok wayang. Joji ni boleh dikatakan setiap kali cerita terbaru keluar kat panggung wayang, Joji ni akan pergi tengok. Especially kalau cerita seram, cerita yang berkenaan hantu ke, tak kisahlah hantu mana pun, Indonesia, Malaysia, Hollywood,
Kalau tak cerita hantu pun, cerita pembunuhan, misteri-misteri. Sebab Joji ni, dia memang ada satu sifat yang suka adrenaline pump. Adrenaline pump tu apa Zah? Mesti ada yang tak faham. Dia macam ni lah, kalau korang naik roller coaster kan, korang yang mana penakut ni, korang rasa satu vibe tau, dekat dalam badan korang yang itulah yang Zah maksudkan dengan adrenaline pump. Joji ni seorang yang penakut, tetapi dia suka tengok cerita yang seram sebab setiap kali dia keluar wayang je, dia rasa kepuasan tu. Dia rasa memang, memang best lah wayang ni. Aku memang suka cerita-cerita seram. Jadi dah nama pun kaki wayang, suka tengok cerita seram. Joji ni ada lagi satu habit. Bila dah tengok cerita seram, memang tak best lah layan tengah hari, layan wayang petang-petang. Joji ni dia suka tengok midnight session. Wayang dalam pukul 10 malam ke 11 malam. Kalau ada waktu tayangan tu yang lagi lambat, waktu tu lah Joji akan ambil. Jadi Joji ni bila dah tengok midnight, dia ni kan jenis penakut. Dia tak kisah nak tengok wayang tu, tapi dia nak pergi wayang tu, dia tak nak pergi sorang-sorang. Jadi Joji ni dia akan pergi bersama anak jiran sebelah rumah dia bernama Ariel. Ariel ni tua setahun je daripada Joji. Joji pada masa tu berusia 22 tahun, manakala Ariel pula berusia 23 tahun. Jadi dua orang ni memang suka, memang boleh dikatakan kaki hantu wayang, tengok midnight punya movie. So bila dah selalu pergi tengok cerita seram, dah menjadi kebiasaan, Joji ni tak adalah rasa yang dia akan mengalami sendiri peristiwa yang menakutkan. Itulah kesalahan dia. Sebab adalah satu hari sewaktu Joji ingin pergi menonton filem yang terbaru, yang baru keluar dekat wayang, cerita seram, dan pada malam itulah malam yang akan merubah segala-galanya bagi diri Joji dan juga Ariel, guys. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Selepas saja Joji selesai makan malam bersama keluarga dia, Joji ni terus bersiap sebab wayang dia start pukul 10.30 malam. Dan cerita yang Joji nak tengok ni dah lama dah dia tunggu. Dah lah sebelum ni dah sibuk dengan kerja, dengan assignment apa semua. So wayang cerita Pengabdi Setan ni dah keluar 2 minggu yang lalu. Jadi Joji ni dah agak lambat lah tengok cerita Pengabdi Setan ni. Sebab itulah walaupun wayang start pukul 10.30, Joji ni terus bagi tahu Ariel, Ariel siap sekarang, kita nak gerak sekarang ni. Ariel sampai jam, awal lagi, sempat je Joji. Tapi Joji katakan disebabkan cerita ni lah yang dia paling tak sabar nak tengok, dia siap bagi tahu Ariel, kalau lambat kejap kan kita terlepas. Nanti kita nak beli makanan lagi. Aku takut kalau orang ramai lah. Jadi Ariel ni pun ikut je lah apa yang Joji ni dah plan. Jadi mereka berdua ni pun dalam pukul 9.30 bergerak pergi ke panggung wayang. So sampai je dekat wayang tu pukul 10, beli makanan apa semua, diorang pun masuklah ke dalam wayang. Masuk wayang je, Joji ni perasan, dia terus tegur Ariel, Ariel, tak ramai malam ni. Dan Ariel pun perasan benda yang sama. Bila diorang masuk wayang tu, tempat duduk banyak yang kosong. Boleh dikira lebih kurang termasuk diri diorang berdua dalam 10 orang je dalam panggung wayang tu. Lalu Ariel pun bagilah tahu Joji, aku rasa sebab kita tengok midnight lah. Lagipun cerita ni dah 2 minggu dah keluar. Sebab itulah kosong je, tak ada orang. Dan mereka pun mengambillah tempat duduk di bahagian tengah. Lalu Joji pun katakan kepada Ariel, kau nak tahu tak sebab apa aku suka tengok midnight? Sebab at least kalau ramai sangat, nanti semak lah. Ada orang berborak lah. Lepas tu ada yang tak erti-erti bawa budak kecil masuk. Kau ingat tak minggu lepas time kita tengok wayang cerita Marvel tu? Tak pasal-pasal tengah syok-syok layan, ada pula anak menangis lah. Lepas tu yang aku paling geram, tempat duduk depan. Jadi Ariel pun tanyalah Joji ni, tempat duduk depan, apa yang berlaku kat tempat duduk depan? Kau tak ingat ke? Orang tengok wayang, couple dekat depan kita ni buat wayang, bercumbu-cumbu macam tu. Time tu aku rasa sepak je muka. Lalu mereka pun berborak lah. Sementara kan kalau korang tengok wayang kan ada iklan dulu kan.
So iklan dalam pukul 11 malam. Lepas dah iklan semua tu, barulah movie start. Jadi bila cerita Pengabdi Setan tu dah bermula, Joji dan juga Ariel ni fokus menonton. Dalam setengah jam tu adalah beberapa babak yang menyeramkan. Kadang-kadang terdengar ada orang menjerit, ada orang terkejut siap tutup muka. Dan Joji dengan Ariel ni sempatlah perhatikan gelagat-gelagat penonton yang lain. Dan mereka pun tergelak tengok. Apalah, alah. Tengok abang tu, badan sadar tapi setiap kali terkejut je. Joji dan Ariel ni rasa kelakar sebab diorang tak sangka ada juga penonton-penonton lain yang takut. Sedangkan Joji dan Ariel ni setiap kali babak-babak yang menakutkan, yang suspend ke, Joji ni relax je. Tapi ramai gila yang tutup muka, yang sampai popcorn tu tercampak pun ada. So mereka pun layanlah movie tu sambil bergelak ketawa tengok gelagat. Dan sedar tak sedar, cerita tu dah hampir sejam. So waktu diorang tengah layan dah syok dah ni, babak yang suspend dah bermula, tiba-tiba je pap, wayang tu terpadam. Jadi bila terpadam, Joji dengan Ariel ni dia terkejut lah. Memang scene cerita ni memang ada gelap macam ni ke? Lalu Ariel pun tegurlah Joji. Weh Joji, kau tak rasa semacam ke? Apa hal yang tiba-tiba wayang ni gelap macam ni? Lalu Joji pun nak tenangkan si Ariel ni. Joji cakap lah, aku rasa ini masalah teknikal lah. Alah biasalah, kadang-kadang kan ada je masalah isu macam ni. Dan dalam seminit lebih wayang tu terpadam, tiba-tiba cerita tu bersambung balik. Jadi bila bersambung balik, adalah satu adegan, ada seorang wanita yang tengah menangis. So diorang pun fokuslah tengok. Rasa keseraman dah ni sebabkan dengan bunyi di dalam wayang tu, waktu si Ariel dengan Joji ni tengah tengok adegan ada seorang wanita yang menangis teresak-esak, tiba-tiba Joji ni perasan watak yang dalam cerita tu, perempuan tu dah habis menangis dah. Dah scene lain dah babak lain dah. Tapi telinga Joji ni boleh tertangkap ada suara tangisan yang halus je dekat dalam panggung wayang tu. Pada awalnya Joji ingatkan kemungkinan itu adalah suara background daripada cerita seram tu. Tapi Joji rasa pelik. Waktu ni adegan kat tempat makan pun, apa hal masih ada suara menangis ni? Dia perlahan seakan-akan suara wanita yang menangis teresak-esak. Bila Joji dah terdengar ada suara tangisan seorang wanita yang datangnya dalam panggung wayang tu juga, Joji terus memandang ke arah Ariel. Dan Joji perasan rupa-rupanya bukan dia seorang sahaja yang dengar. Sebab bila dia pandang Ariel je, rupa-rupanya Ariel dah tak tengok cerita. Ariel pandang juga ke muka Joji. Lalu Joji pun tanyalah dekat Ariel, Ariel, Kau dengar tak? Sambil Joji ni tunjuk ke arah telinga dia, tanda isyarat lah kepada Ariel. Dan Ariel pun menganggukkan kepala. Aku dengar juga suara tu. Weh, suara tu datang daripada arah belakang lah. So bila Ariel cakap macam tu, Joji ni memberanikan diri dia. Dia nak tengok lah penonton mana yang scene, bukannya scene sedih pun, bukan babak sedih pun. Kenapa yang kau menangis pula dalam wayang ni? Joji dia tak takut lagi, dia rasa terganggu tau. Lalu Joji ni dengan perasaan sakit hati, dia pun pusinglah ke belakang. Dia nak tengok penonton mana yang menangis kuat gila ni. Dan dekat belah kiri, betul-betul dekat bahagian tempat duduk yang paling hujung, Joji ni perasan ada seorang wanita yang berpakaian serba putih tengah duduk seorang diri betul-betul dekat bahagian paling belakang dalam panggung wayang tu. Dan perempuan ni menangis teresak-esak. Pada awalnya Joji cuba perhatikan nak tengok, perempuan ni ke yang menangis? Dan Joji ni siap bagi tahu Ariel, cuba kau pandang belakang, dia kan yang menangis. Dan Ariel pun menganggukkan kepala. Lah, weh, apa hal dia menangis Dan Joji pun cakap lah dekat Ariel, ini aku tak suka. Alamak, bila ada penonton yang macam ni, ini mesti putus cinta ke, mak marah ke, lari daripada rumah, lepas tu menyusahkan orang, masuk dalam wayang. So Joji ni pokpek-pokpek lah.
Dan pada masa tu dia suruh Ariel ni lantak lah perempuan tu nak menangis ke apa ke. Kita fokus je lah tengok wayang. Sebab Joji ni dia memang suka. Dia nak menghayati cerita Pengabdi Setan tu. So dalam 15 minit selepas suara wanita ni dah tak menangis dah, ada satu babak dalam cerita Pengabdi Setan ni. Pada masa ni adegan sedih tau. So Joji dengan Ariel ni dah mula menghayati cerita tu. Alamak, sedihnya lah. Dan waktu diorang sedang khusyuk tengok wayang cerita Pengabdi Setan, lagi sekali fokus diorang terganggu. Kali ni daripada tempat duduk yang sama, wanita yang sama, adegan tengah sedih, tengah suspend, perempuan yang duduk kat hujung tadi tu, dia boleh bantai gelak pula. Gelak dengan kuat gila. Dan yang menakutkan, bila Joji dan juga Ariel ni dengar perempuan ni gelak memang kuat gila, padahal scene ataupun adegan tu tengah suspend, tengah sedih, Ariel dan Joji ni pusing lah lagi sekali nak tengok lah perempuan ni. Apa hal yang kau gelak pula? Tadi scene tak sedih kau nangis, sekarang ni adegan sedih kau tak nangis pula. Kau boleh gelak padahal dah wayang tu tak ada seorang pun gelak. So Ariel dan Joji ni sebabkan panas hati, dia pun pusing lah balik kepala diorang tengok perempuan tu. Dan apa yang diorang nampak memang cukup menakutkan. Korang bayang sebaik saja Joji dan Ariel ni tengok perempuan ni tengah gelak dengan cukup kuat. Dan Joji gambarkan mata perempuan ni memandang ke arah wayang tu dengan mata yang bulat, hampir terjojol keluar. Dan dengan mulut yang teramat besar, muka yang pucat, perempuan ni boleh gelak seolah-olah perempuan ni suka gila tengok cerita tu. Padahal adegan tengah sedih. So Joji dengan Ariel ni dah mula memandang sesama sendiri. Lalu Ariel pun katakan kepada Joji, "Weh Joji, kau nampak tak apa aku nampak? Aku dah rasa tak sedap weh. Aku rasa perempuan tu..." Lalu Joji terus tutup mulut Ariel. "Ariel, kau jangan cakap sekarang Ariel. Kau jangan cakap. Sekarang ni kita buat tak tahu dulu. Kita biar je dulu. Sebab cuba kau tengok penonton lain. Kenapa macam kita je yang dengar suara perempuan ni gelak?" Dan apabila Joji cakap macam tu, Ariel pun cuba tengok penonton lain. Ada tak penonton lain yang sama macam diorang, yang marahkan dekat perempuan ni? Tapi penonton-penonton lain seakan-akan tak dengar, tak perasan dan tak rasa terganggu pun dengan suara wanita ni yang gelak dengan cukup kuat. Penonton lain relax je tengah tengok wayang, tak ada berpusing ke arah belakang tengok perempuan ni macam diorang. So Ariel dan Joji ni pun kembali tengok wayang tu, dia abaikan je. Padahal wanita ni gelak lebih kurang 5 ke 10 minit juga tau. Sebaik saja wanita yang duduk kat belakang tadi tu dah berhenti gelak, Joji dan Ariel ni kembali tenang balik. Diorang pun fokus lah tengok wayang. Diorang abaikan je perempuan tu. Diorang malas nak fikir banyak. Lagipun cerita ni memang kena pula dengan suasana. Dah lah diorang tengok malam. Cerita pula Pengabdi Setan. Ada pula perempuan yang duduk belakang ni buat perangai pelik-pelik. Kejap menangis, kejap tergelak. So bila cerita Pengabdi Setan tu lagi 20 minit je dah nak habis, lagi sekali Ariel ni cakap lah dekat Joji, "Weh Joji, kejap kan kita nak balik ke kita nak pergi makan dulu?" Lalu Joji pun cakap lah kat Ariel, "Kejap kan kita pergi makan dululah. Kita kan baru lepas tengok cerita seram ni. Kita singgah lah mana-mana dulu, tak payahlah terus balik." Dan bila Joji jawab macam tu dekat Ariel, tiba-tiba je diorang terkejut betapa takutnya diorang. Sebab perempuan yang duduk belakang tu, dia gelak lagi sekali. Memang terkejut lah Ariel dengan Joji ni. Diorang dah lah tengah borak, tiba-tiba perempuan yang duduk belakang tu boleh gelak lagi sekali. So Joji dengan Ariel ni pandang lah secara serentak tau. Diorang pun pandang lah nak tengok apa yang perempuan ni suka sangat. Dan bila diorang tengok perempuan tu, betapa terkejutnya diorang. Perempuan ni tengah memandang ke depan dengan mata yang terbeliak, hampir terjojol keluar, dengan muka yang pucat, rambut yang panjang. Perempuan ni tengah sakan tau gelak.
Tapi dalam 5 saat, bila Joji dan Ariel ni tengok perempuan ni, dia orang terkejut, tahap nak terkencing. Sebab perempuan ni daripada pandang ke depan, tiba-tiba dengan pantas kepala perempuan ni memaling dan memandang ke arah Joji dan juga Ariel. Seakan-akan perempuan yang duduk belakang ni perasan tau, Ariel dan Joji ni tengah tengok dia. Dengan mata yang bulat, dengan mulut yang besar, gelakkan Ariel dan Joji. Bila macam tu, Ariel pandang Joji, Joji pandang Ariel. Pada masa ni jugalah Ariel cepat-cepat cakap kat Joji, "Weh Joji, aku rasa kita tak payah tengok sampai habis lah." Dan Joji pun setuju. Dengan pantas Joji anggukkan kepala dia. Betul lah, aku rasa jomlah kita keluar lah sekarang. Kita keluar jom. Aku dah rasa tak sedap dah ni. Aku rasa memang betul cakap kau, perempuan ni bukan orang ni. Dan sewaktu Joji dan Ariel nak keluar daripada panggung wayang tu, Joji sempat menoleh ke arah wanita ni untuk terakhir kali. Sebab dia nak tengok sama ada perempuan ni masih memandang diorang ke tak. Dan lagi sekali Joji terkejut sebab di tempat duduk perempuan ni tadi dah tak ada dah. Kelibat perempuan ni hilang serta-merta. Jadi dalam diri Joji, dia dah tergamam dah. Waktu yang singkat tu, tiba-tiba Joji boleh rasakan seakan-akan ada satu aura yang teramat menyeramkan. Bulu roma dia dah meremang dah. Dan korang nak tahu apa jadi? Ini part yang paling menakutkan dalam cerita ni. Sewaktu Joji dan Ariel nak meluru keluar daripada panggung tu, bila Joji ni perasan, perempuan ni dah tak ada kat tempat duduk dia, Joji ni sempat mata dia melilau kejap, tengok kat mana perempuan ni kan. Macam mana perempuan ni boleh hilang? Dan inilah yang paling menakutkan bagi diri aku sendiri. Korang bayang waktu dia tengok perempuan ni dah tak ada kat tempat duduk, Joji dah pelik. Bulu roma dia dah meremang dah. Tapi bila dia tengok je dekat belah atas, dia nampak perempuan ni tadi duduk dalam keadaan terbalik dekat dalam wayang tu. Joji, perasaan dia pada masa tu punyalah terkejut. Seakan-akan nasib baiklah dia gagahkan je diri dia. Dia dah memang teramat takut. Kali ni memang sah perempuan tu bukan orang. Sebab kalau orang, macam mana perempuan tu sekarang ni boleh ada ke atas siling pula? Dah lah wayang tu gelap. Joji gambarkan perempuan ni duduk dalam keadaan terbalik. Rambut perempuan ni dah jatuh mengurai ke bawah. Dan muka yang sama, mata terbeliak, mulut ternganga. Dan Joji dengan Ariel boleh dengar perempuan ni tergelak lagi. Penyesalan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Itulah perasaan Joji pada masa tu. Dia tak pernah sangka minat dia terhadap wayang, suka tengok wayang. Lagi-lagi pula belah malam, pukul 10 malam, 11 malam. Dia tak pernah sangka pun dia akan mengalami satu pengalaman, satu kejadian yang cukup menakutkan, yang dia tak boleh lupakan. Joji pada masa ni dah berusia 30-an, dah bekerja, dah ada anak seorang pun, tetapi pengalaman yang dia alami bersama jiran dia, Ariel ni, sewaktu dia muda, telah mengubah hidup dia. Sekarang ni bersama anak-anak pun, Joji dah tak nak dah tengok. Lagi-lagi pula dah ada anak, dia tak nak bawa anak dia tengok belah malam. Sebab pengalaman, walaupun sekali je yang Joji ni alami, cukup menyedarkan diri dia. Kalau tengok cerita seram belah malam, terutamanya dekat wayang pula. Wayang tu dah tentu gelap dah. Engkau tak tahu, wayang tu dah lah ramai orang datang. Manalah tahu ada dukun ke, ada orang yang ada saka yang pakai benda-benda tak elok, dia buang kat dalam wayang tu. Dan bila engkau dah ternampak, silap-silap benda tu mengikut korang balik. Tak ke pisang banana level Myvi terbang punya level? Dah banana pisang, Mat. Pisang banana pisang. Lidah pun dah terbelik. Jadi apa lagi yang korang nak? Korang stay safe, stay healthy. Jangan lupa tekan button subscribe, like, share kalau korang suka. Kalau korang tak suka, korang tekan je button dislike. Komen je kat bawah tu. Zaf, tak best lah. Saya benci lah Zaf. Saya tak suka betul lah. Cerita panjang sangat. Cubalah pendekkan je cerita. Nak buat channel sendiri lah, Mat.